pelan-pelan dulu saya. Cuma saya melihat, saya cuba buat kajian secara daripada semalam, daripada kemarin lagi, bagaimana peranan media sosial ataupun pengaruh media sosial kepada tokoh-tokoh pemimpin politik. Saya melihat masih lagi warga net dalam media sosial masih lagi terlalu ramai mengikuti laman web Datuk Seri Najib Tun Razak. Saudara, Datuk Seri Najib saja pencapaiannya sampai 74,000. Berbanding dengan takbir raya Haji Hadi cuma 2,000 saja. 2K. Ucapan raya Tan Sri Muhyiddin 56K. Sementara Datuk Seri Najib 74K, saudara. Jadi artinya, saudara, walaupun fizikalnya Datuk Seri Najib masih lagi berada di penjara saat lebaran, namun beliau kekal popular sebagai pemimpin pilihan. Ini warganet saya melaporkan, saudara. Sebab saya lihat kemarin, saudara, pada selepas jam 12 tengah malam kemarin, daripada 9.98K, K tu ribu lah, saudara, 9.98 melonjak pada 26. Tuan Haji Hadi Awang 1.1K, cuma mampu kepada 2K. Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada 3.4K naik pada 5.6K. Itu saja. Jadi artinya, suka tak suka, bosku masih menjadi pilihan untuk pelayan-pelayan mengetahui perkembangannya, saudara. Dan ini menurut saudara Muhammad Syahiran Muhammad. Ini adalah yang dipertua Angkatan Belia Islam Negeri Kelantan. Beliau menggesa ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, cabang Negeri Kelantan, menggesa agar Air Kelantan perlu respon, bukan menutup ruangan komen. Rupanya, saudara, masalah air ini, menurut saudara Muhammad Syahiran Muhammad, selaku yang dipertua Angkatan Belia Islam Negeri Kelantan, beliau menyatakan kenyataan persediaan agihan bekalan air apa semua tu okey, tak ada masalah. Tetapi laman webnya ditutup. Jadi Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Kelantan maklum dengan luahan rakyat berkenaan perkhidmatan bekalan air terawat yang disediakan dalam negeri pada tahap yang mengecewakan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 1444 Hijrah. Melalui komen netizen Kelantan dalam halaman Facebook Air Kelantan Sdn Bhd AKSB pada 21 April, pelbagai luahan rakyat tentang bekalan air terawat dalam negeri tidak mencukupi. Namun tindakan AKSB Air Kelantan Sdn Bhd menutup ruangan komen adalah tindakan tidak wajar kerana akaun rasmi AKSB dalam semua platform media sosial sepatutnya menjadi ruangan untuk netizen Kelantan melaporkan isu tersebut. Supaya mereka tahu kawasan mana ada air, tak ada air dan sebagainya. Jadi memandangkan beberapa komen dari warga netizen melalui hantaran tersebut, ia turut memaklumkan kawasan terjejas. Jadi sebab itu, Angkatan Belia Islam Negeri Kelantan, ABIM, memohon AKSB melaporkan bentuk tindakan yang diambil bagi memastikan masalah bekalan air yang dirawat yang tidak mencukupi sepanjang Aidilfitri dapat apakah ia sudah diselesaikan. Sempena sambutan Aidilfitri 1444 Hijrah, bekalan air terawat yang merupakan keperluan asas manusia sepatutnya dibekalkan secara mencukupi. Apatah lagi jumlah anak Kelantan yang di perantauan pulang berhari raya dianggar lebih daripada 6 juta orang. Jadi mereka sepatutnya lebih awal membuat perancangan. Yang nak balik 6 juta ni, tambahan daripada yang sedia ada. Saudara, Zizah ni, saya tak mau bercakap soal dia orang nak Islam tak Islam, tapi saya harus melihat masalah air ni. Secara dalam keadaan begini, Angkatan Belia Islam, dan saya dapat juga laporan bagaimana yang dilaporkan oleh media Kosmos, penduduk-penduduk di Tumpat Kelantan terpaksa menggunakan air parit untuk menyambut sambutan 1 Syawal. Samakah ada parit itu nak digunakan untuk membuat makanan? Kenapa begitu sekali ya? Saya tak tahulah. Ini gambarannya masalah air. Semalam saya dah bercakap, rupanya hari ini bila saya buka media sosial, teman-teman menghantar kiriman kepada saya geleng kepala, saudara. Memang keadaan ini amat merumitkan. Rupanya 6 juta warga Kelantan yang di luar Kelantan balik
perantau-perantau bertemu keluarga, mereka terjebak dengan masalah air, saudara. Sebab itu 2 hari sebelum hadirnya Aidilfitri, ramai anak-anak perantau pulang ke Kota Baru, mereka mengambil tempat tinggal di hotel-hotel. Bagi saya ini bukan satu penyelesaian lah. Orang nak balik kampung, jumpa keluarga, nak bermesra dengan keluarga, itu keadaannya. Secara Yus Puchong, dia kata masing-masing nakkan political mileage untuk mengekalkan kuasa. Malahan kata Yus Puchong, ini jalan raya ke Kelantan pun masih tak lama. Secara Syed, dia kata masalah pengurusan perlu selesaikan. Dia pun kesian juga dengan warga Kelantan yang terkesan sekian lama. Harap-haraplah segeralah dari sini. Saudara, AKSB tak tahan telinga bila kena komen, kata ini kalau Cik Awang, dia kata AKSB tak tahan telinga, kena komen dengan anak Kelantan. Sebab air sangat penting. Jadi mereka akhirnya apa yang AKSB buat, tutup penjelaman itu. Ini bukan cara dia. This is not the way. Kalau kita silap, kalau kita tak berupaya, dengar. Orang nak bagi laporan, dengar. Lihat, santuni satu persatu. Kalau tidak, kita lari daripada masalah, kita tutup, kita buat telinga, buat pekak telinga lah. Ini yang kata menulikan telinga, buat pekak badak saja, saudara. Saya, ini hari raya kedua, tak sepatutnya saya mengeluarkan kenyataan yang begini. Tapi saya rasa saya terpanggil untuk melontarkan pandangan ini apabila Angkatan Belia Islam Malaysia, cabang Kelantan melontarkan kekesalan mereka. Jadi, sepatutnya kita memegang apa jawatan kena berani. Sebab tu awal tadi saya dah bercakap dalam segmen naluri kehidupan, kita mesti amanah. Kerja yang diberi pada kita kena amanah. Kita jangan memungkiri. Janji kata nak selesaikan masalah air di Kelantan, tak selesai, itu mungkirlah, saudara. Itu berbohong. Saudara Fazilah Abdul, dia kata mentua saya guna air telaga pun dah kering sebab sekarang ni musim kemarau. Saudara Zuhana Hana, Negeri Perlis mengalami masalah air. Dulu keadaan, sekarang masalah air di Kedah sudah akhir sejak MB Sanusi atasi masalah. Macam mana saudara? Jadi saudara Rashid Mustafa dia tanya, Topa mana? Ibrahim Ali mana? Mana pergi? Mereka bertanya sekarang. Saudara Aziza, kerja kat KL, balik kampung, air kotor di Kelantan. Melalak buat apa tu? Pilihan korang lah. Jangan saudara. Saudara Azizah Jani, janganlah kita kata padan muka. Mungkin mereka kesilapan. Saudara. Memang saudara, Ron sebab tu dia kata kita yang memilih. Tak selesai, kita lah yang nak tanggung. Jangan betul saudara. Saya kadang-kadang melihat pemimpin membuat kenyataan kami tu, padan muka lah. Dulu tak nak sokong kami. Saya rasa itu bukan cara dia. Kita melontarkan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan yakinlah kalau masa akan datang, berlaku pilihan raya, bersama-sama kita merubah keadaan. Itu sepatutnya. Bukan sekarang ni masalah air di Kelantan dah berlaku, padan muka. Apa kata kalau keluarga saudara yang terlibat? Tentu saudara juga akan semarah. Jangan mengundang amarah waktu musim perayaan hari raya ni saudara. Sebagaimana sekarang ni, apa yang berlaku di Kuala Kedah. Media Harapan Madani melaporkan, ini masuk hari kedua, hari raya Aidilfitri, kegembiraan warga di Kuala Kedah amat kecewa dengan masalah bekalan air terputus. Rupanya sejak sebulan. Bila saudara tadi mengatakan, Saudara Kamal Arifin, 6 juta yang balik Kelantan suka minum air pagi. Tak. Saudara jangan menyindir. Saya tidak mengizinkan anda menyindir. Kita harus bersimpati dengan mereka. Ini saya lontarkan persoalan ini supaya kita dengar, kita faham. Bekalan air di hotel-hotel di Kelantan macam mana? Serupa teh susu ke? Saya tak tahulah saudara. Tapi tidak ada laporan bekalan air ke hotel tu. Okey. Ini masalahnya. Kenapa tidak? Ini bekalan air Kelantan, AKSB tu belajar dengan pemilik hotel. Saudara seri-seri. Tak payah heran orang Kelantan dah sanggup begitu. Mereka, saudara jangan. Saya tahu. Kadang-kadang pelayan-pelayan saya ni, jangan kita memadankan muka kawan-kawan kita. Bersimpatilah dengan mereka. Saya melontarkan benda ini supaya timbul itizam. Itizam di kalangan mereka yang bekerja Lembaga Air Kelantan ini untuk berusaha untuk memulihkan keadaan. Sebab kalau kamu makan gaji tapi tidak melaksanakan tugas, gaji itu apa dia? Ini Saudara Muhammad Tarmizi, dia kata daerah Sik Kedah pun gangguan bekalan air. Aduhai Saudara Muhammad Tarmizi, macam mana ni? Kawasan Sik itu kawasan betul besar.
Awak cik oi, cakap pumpang-pumpang, takkan sik pun ada gangguan. Saya dapat laporan di Kuala Kedah. Masalah bekalan air paip yang berlaku sejak bulan lalu di Kuala Kedah menyebabkan kesian saudara. Perniagaan di Bazar Ramadan terjejas. Bekalan lazimnya terputus antara jam 8 malam hingga 5 pagi. Dan selepas itu penduduk di Taman Kota Nelayan akan mendapatkan air dari tangki simpanan yang disediakan. Itu saja. Saya ruang waktu dia kata minum air telaga pun boleh jadi exco. Aduh. Kenyataan-kenyataan beginilah kita tak nak dengar. Kita mahu satu kenyataan yang matang. Patutnya ini menjadikan iltizam. Secara Mazlan Yung, syarikat anak beranak. Saya tak mahu, memang orang dah tahu ni syarikat anak beranak sebagainya. Tapi takkanlah kerana nak memberikan peluang pada syarikat anak beranak, maka rakyat dibebani dengan derita sebegitu. Saudara, ini bukan masalah kita sebenarnya saudara. Ini masalah mereka yang berada di anjung kuasa. Begitu juga sekarang ni masalah bekalan air paip berlaku Taman Kota Nelayan. Kemudian penduduk Taman Sri Putra di Kuala Kedah saudara. Dalam laporan saya baca tu ada penduduk berkata bekalan air ke rumahnya masih belum ada sehingga hari ini, menyebabkan dia terpaksa meminta bantuan golongan muda di kawasannya untuk mengangkut air dari paip dari rumah yang lain. Bekalan air paip yang terputus kawasan itu menyebabkan penduduk terpaksa menghadkan penggunaan air. Air sekejap ada, sekejap tak ada, macam chip semua. Kalau ada pun keruh macam teh ais. Rupanya menjangkit di Kedah, di Kelantan. Air yang tak terawat juga nampak gayanya dah keruh. Tapi kalau air keruh kami gunakan untuk mandi dan cuci pinggan. Kalau nak masak atau minum serta ambil wuduk, katanya dia terpaksa ambil dari kawasan rumah penduduk yang tidak terjejas. Kali ini berlarutan sejak lebih 2 minggu, menyebabkan penduduk tertekan. Lebih menyedihkan apabila sambutan Aidilfitri tahun ini disambut dalam keadaan suram disebabkan masalah air di Kuala Kedah. Cuma hari ini saya melihat bagaimana media sosial sengat daily. Ini satu hal yang saya tahun lepas pun saya dah bercakap saya, iaitu tindakan pimpinan di Kelantan mengarahkan itu tindakan Majlis Perbandaran Kota Baru yang mengeluarkan arahan notis penutupan kepada semua premis perniagaan. Kononnya sempena sambutan Aidilfitri pada April 22 ini. Saya merasakan soal orang nak berniaga biarlah, kenapa diarahkan? Gertinya kalau peniaga tak mengikut arahan, mereka boleh disaman. Mungkin ambilkan tindakan undang-undang. Sebab itu ini pendakwah bebas Wan Ji Wan Husin juga, yang juga bekas ketua Exco Agama Pemuda PKR mempersoalkan tindakan tersebut. Saya lihat notis penutupan semua premis perniagaan, pasar raya besar, itu hypermarket, pasar raya ataupun supermarket, kedai sebanika dan restoran makanan. Diminta untuk menutup. Jadi saudara, saya agak lucu bagaimana kalau tiba-tiba saat itu keluarga datang ramai berkumpul yang tak dijangka daripada luar Kelantan balik ke Kota Baru. Beras tak cukup, nak beli dari mana? Ataupun kain lampin, banyak keperluan-keperluannya. Jadi apa rasionalnya maka pasar raya, kedai sebanika, restoran makanan perlu diarahkan tutup pada 1 Syawal. Kalau nak pergi raya pun orang nak semayang apa okeylah, tapi bagaimana kalau kehabisan gula, kehabisan minyak masak dan lain-lain. Jadi ini bagi saya melihat juga, saya bersetuju dengan pandangan Wan Ji. Tak sepatutnya dia keluarkan arahan sebegitu. Cuma boleh katakanlah, hormatilah kehadiran Aidilfitri. Untuk kita sama-sama berdoa dan melakukan solat Aidilfitri. Cukuplah. Kenapa arahan untuk menutup premis perniagaan? Ini merupakan satu hal yang saya rasa tahun lepas pun berlaku juga. Jadi notis penutupan oleh Majlis Perbandaran Kota Baru yang menetapkan semua premis perniagaan, pasar raya besar, pasar raya kedai sebanika dan restoran makanan segera tidak dibenarkan beroperasi pada hari pertama. Pihak yang engkar katanya berdepan dengan tindakan kompaun maksimal RM1,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Kenapa benda ni? Orang nak berniaga biarlah. Waktu semayang, solat tu dari 8.30 pagi sampai pukul 9, pastilah mereka akan tutup kedai. Kemudian pukul 11 tengah hari, dia berpulanglah dia nak cari rezeki. Ingat saudara, saya tak tahulah macam mana pak-pak lebay yang ada di Kelantan ni. Mereka lupa. Setelah kamu melakukan solat,
bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini mencari rezeki yang halal. Ini saudara. Saudara Mat Jahari dia kata ini orang goblok. Saya tak tahu saudara, saya dapat laporan memang ada ni saya. Jadi dalam perkembangan berkaitan Harapan Daily yang mendapat maklumat perkara yang sama turut dikuatkuasakan di Kuala Terengganu, iaitu di mana kedua-dua negeri itu dua-duanya Menteri Besarnya PAS. Ini saya rasa lah, bukan kita nak marah saya perlu memberi pendedahan, memberi pandangan saya tak sepatutnya. Kalaulah tidak mau menggalakkan perniagaan, carilah upaya lain bukan dengan mengeluarkan kenyataan satu arahan daripada kerajaan negeri. Sebab katanya kalau pihak yang engkar maka berdepan dengan tindakan compound maksima RM1,000 atau penjara setahun ataupun kedua-duanya sekali. Saya rasa ini tak betul lah. Tak tahulah saudara macam mana pandangan anda. Orang nak berniaga lah. Cuma waktu solat Aidilfitri tu dia dalam 8:30 pagi sampai pukul 9:30 pagi. Biarlah. Bagaimana kalau anak-anak yang datang daripada Kuala Lumpur, yang daripada luar kawasan Kota Baru, kehabisan susu, kehabisan gula. Orang nak cari rezeki, bagilah. Inilah kadang-kadang saya rasakan, mereka tak fikir lain. Apakah mereka nak mendera rakyat? Itu permasalahannya. Terpulanglah saudara. Saya cuma boleh mendedahkan apa dapatan saya yang saya nampak. Keadaan yang tak ada logikanya yang dilakukan oleh pimpinan. Saudara, pimpinan bukan hanya sebagai menteri besar, saudara. Tapi begitu juga mereka kaki tangan, kerajaan. Saudara.